Dan seperti kita janjikan awal tadi sebelum tadi kita cakap tentang persekitaran sekolah rendah, sekolah menengah, dan ini juga satu lagi episod dalam sistem pembelajaran kehidupan kita iaitu mereka yang berada di institusi pengajian tinggi. Kita akan bercakap mengenai kualiti pendidikan tinggi merentasi pandemik COVID-19. Jadi kita cukup berbangga dapat bersama dengan Prof. Datuk Dr. Muhammad Shatar Sabran, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih Mendawa. Terima kasih Prof. Datuk. Ini kursi baru Datuk. Alhamdulillah, terima kasih. Panas lagi. Panas lagi. Februari, ya betul. Bila Datuk diberi mandat untuk mengisi portfolio ini merupakan sebab ini melibatkan banyak IPT di seluruh IPT di seluruh negara dan jadi IPTS juga. Jadi banyak sebenarnya yang perlu diambil kira ketika mula mendapat tawaran itu. Apa antara yang berada dalam, kalau kita katakan laundry list lah dalam senarai keutamaan yang Datuk bawakan sebaik saja menduduki jawatan ini? Okey, terima kasih. Yang pertama saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak RTM kerana beri peluang kepada MQA untuk berkongsi. So balik pada soalan tadi, kita lihat negara dan bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, pihak kerajaan, kita memang berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai global pendidikan, hub pendidikan global, dan kita mengharapkan ramai pelajar-pelajar antarabangsa untuk datang ke negara kita kerana ia mampu untuk menjana sumber kewangan yang hebat. Dan kita juga melihat bahawa sektor pendidikan merupakan satu bidang bisnes ataupun perniagaan yang sangat-sangat lumayan dalam negara kita. Jadi salah satu perkara yang boleh menarik minat masyarakat luar negara terutamanya untuk datang ke Malaysia melanjutkan pengajian di peringkat tinggi adalah berkaitan dengan kualiti. Apakah bidang kualiti negara kita ini standing seperti mana yang ditawarkan oleh Harvard misalnya, oleh MIT dan sebagainya. Itu sebab peranan MQA itu sangat-sangat penting untuk memastikan bahawa semua bidang yang ditawarkan oleh negara kita mencapai satu tahap kualiti, bukan sekadar dalam negara kita sahaja, tetapi diterima pakai ataupun mendapat pengiktirafan daripada negara-negara luar. Dan kita semenjak penubuhan MQA pada November 2007 yang lepas, memang kita telah pun menawarkan banyak program, sekitar lebih kurang 16,000 program. Dan program-program ini memang telah mendapat akreditasi penuh oleh MQA yang ditawarkan oleh universiti awam dan juga universiti swasta, dan program-program ini mendapat pengiktirafan bukan sekadar Malaysia tapi juga di luar negara. Jadi implikasinya apabila pelajar-pelajar luar negara mengetahui bahawa kualiti kita ini setanding dengan negara-negara maju, maka mereka kata mengapa kita perlu pergi ke Amerika, mengapa perlu pergi ke Europe, kerana kosnya tinggi, maka eloklah datang ke Malaysia. Jadi itu peranan MQA, dan kita akan sentiasa memastikan bahawa semua program-program yang ditawarkan ini mencapai tahap minimum kualiti yang boleh diterima oleh negara-negara di luar sana. Adalah menjadi aspirasi negara kita untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah destinasi pendidikan tinggi utama di dunia. Jadi bagaimana Datuk melihat tentang kepentingan akreditasi yang diberikan oleh MQA ini, dan apa antara kelebihan program pengajian yang telah mendapat pengakuan daripada MQA ini? Okey, sebenarnya perkara-perkara ini penting sebab semua pelajar-pelajar yang akan datang ke Malaysia ataupun pelajar-pelajar kita sendiri, sebelum mereka memilih jurusan-jurusan yang tentu, mereka akan pergi kepada kami punya website untuk melihat sama ada program itu mendapat akreditasi ataupun tidak. Kerana sekiranya program yang ditawarkan, kerana kita tidak boleh menolak kemungkinan ada setengah-setengah institusi yang menawarkan program tapi tidak mendapat akreditasi daripada pihak MQA. Dan kita pun pernah dengar ramai daripada pelajar-pelajar kita yang pernah belajar di luar negara, apabila pulang ke Malaysia, mereka tidak dapat melayanan kerana didapati bahawa kursus tersebut tidak mendapat akreditasi. Jadi itu sebab sangat-sangat penting kepada masyarakat di luar sana, walaupun kita gairah untuk menganjurkan pengajian ke peringkat tinggi, dan kadang-kadang ada dalam kalangan institusi pengajian dalam atau luar negara yang menawarkan surat tawaran untuk kita melanjutkan pengajian dengan begitu mudah, tetapi apa-apa sekalipun perlu kita semak di website MQA apakah program yang ditawarkan itu menerima akreditasi ataupun tidak, kerana kita tidak mahu pelaburan yang diberikan, yang dilaburkan untuk pendidikan selama 2 tahun, 3 tahun ataupun 4 tahun tidak memberi apa-apa pulangan kerana program itu tidak mendapat akreditasi. Jadi itu sebab penting, dan kita juga dalam rangka untuk bekerjasama dengan agensi-agensi kelayakan di luar negara, misalnya di Eropah, di Amerika, di Australia, New Zealand, untuk kita buat kolaborasi supaya
kita punya weightage ataupun image kita di peringkat global dapat ditingkatkan, dan jadi kita mahu seluruh warga dunia melihat Malaysia ini sebagai satu negara yang mampu untuk memberikan pendidikan yang tidak ada beza sedikit pun seperti mana Harvard, MIT dan sebagainya. Setiap tahun kita tengok ranking tu, Datuk, ya. Universiti kita nombor berapa, berapa banyak universiti Malaysia ada dalam ranking tersebut. Tapi sejauh mana pula faktor kos untuk pihak IPT ini menghantar silibus-silibus ataupun subjek-subjek ini kepada MQA, adakah ini akan memberi beban kepada mereka juga? So, saya baru seminggu duduk di MQA, tapi daripada maklumat-maklumat yang telah diberikan kepada saya, dan sebelum saya datang ke MQA juga saya berada di salah sebuah universiti awam dan sebagai Naib Chancellor. Jadi memang kita biasa dengan kos-kos yang telah dikenakan oleh pihak MQA setiap program-program yang ditawarkan untuk kita mendapat fully akreditasi. Jumlahnya tidak mahal, kurang daripada RM20,000. Dan kalau kita lihat pelaburan yang kita berikan kepada satu kursus dengan jumlah pelajar yang datang dari dalam dan luar negara, saya rasa pelaburan yang kita dapat itu dia punya ROI-nya akan berlipat ganda. Tapi kita, yalah, MQA bukan satu orang kata agensi yang nak mengaut keuntungan semata-mata. Apa yang kita lebih pentingkan untuk memertabatkan Malaysia sebagai sebuah negara yang menyediakan kualiti pendidikan bertaraf global. Dan ini merupakan peranan utama MQA kepada negara dan juga kepada kementerian. Baik, Datuk, kita lihat kelebihan program yang mendapat akreditasi ini adalah sangat penting dan perlu diberi perhatian oleh masyarakat, khususnya golongan pelajar yang ingin melanjutkan pengajian ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi secara mudah, ya Datuk, bagaimana untuk kita memberi pemahaman kepada masyarakat, khususnya golongan pelajar di luar sana, bagaimana mereka hendak mengetahui status sesuatu program pengajian tersebut telah mendapat akreditasi, dan bagaimana cara untuk buat semakan ini? Paling mudah, kita hari ini semuanya di hujung jari. So semua maklumat-maklumat yang kita bincangkan, yang tidak kita bincangkan, semuanya sudah ada dalam website MQA dan juga laman sosial rasmi MQA. Jadi kepada masyarakat di luar sana, pelajar-pelajar terutamanya dalam dan luar negara, sekiranya mempunyai sebarang kemuskilan, kurang jelas dan sebagainya tentang apa yang dimaksudkan dengan akreditasi, apa yang dimaksudkan dengan akreditasi penuh, separuh penuh dan sebagainya, boleh pergi melawat ke kita punya website dan laman sosial kita. Dan insya-Allah pada 18 Februari ini kita ada hari terbuka apel, satu lagi produk terkini yang disediakan oleh pihak MQA kepada mereka yang berada dalam alam pekerjaan, macam Zaliha, macam Munawar. Kalau nak melanjut pengajian di peringkat master PhD, silakan apel menyediakan platform yang begitu luas. Dan insya-Allah kita berikan, sebab kita tahu market sekarang ni 70% adalah mereka yang sedang bekerja, 30% saja yang lepasan STPM, SPM. Jadi marketnya, besarnya market adalah kepada mereka orang-orang seperti Zaliha, Munawar dan sebagainya. 70%. Maka apel MQA kata, please sila datang, kami ada satu laluan special apel. Untuk mereka yang ada pengalaman bekerja. Yes. Dan sudah pasti, sudah berapa lama bekerja, insya-Allah boleh digunakan sebagai kredit transfer. Usia tu bahaya. Rahsia umur dirahsiakan, insya-Allah. Datuk sebut tentang beberapa kategori separuh akreditasi penuh dan sebagainya. Penuh, dan apa perbezaan dan apakah ia memberi impak kepada proses permohonan? Kalau yang setiap program-program baru yang nak ditawarkan, dia melalui beberapa peringkat. Misalnya dia perlu melalui quality check daripada pihak MQA, kemudian mendapat kelulusan daripada kementerian dan sebagainya. Sebelum mendapat keseluruhan akreditasi, maka kita membenarkan mereka melaksanakan dulu kursus. Misalnya dari segi facilities bagus, dari segi pensyarahnya okey. Macam kalau kita nak bahasa mudah, let you pilot first. So let you run the show. Tapi in between we will come. In between, kata misalnya saya ada buat tapi saya masih belum sempurna lagi. So it's okay. Kita percaya bahawa bila sampai satu-satu masa memang anda boleh mencapai tahap tersebut. So kita tidak mahu juga menyekat ataupun memperlahankan proses. Mereka sudah ada pelajar dan sebagainya. So kita yakin apabila tiba bulan kedua, bulan ketiga, mereka akan capai kriteria yang dipenahkan. Jadi kita tidak menghalang, jadi maka kita teruskan mereka dengan akreditasi separuh, kemudian mereka akan mohon pastikan yang mereka akan dapat akreditasi penuh. Ada kebebasan kepada kolej. Yes, betul. Baik, Prof. Dato', tadi kita telah menyentuh berkenaan kepentingan program yang telah mendapat akreditasi daripada pihak MQA dan seterusnya. Tadi Dato' menyentuh berkenaan apel. Jadi mungkin ada yang tidak memahami di luar sana berkenaan apel ini. Mungkin Dato' boleh memberi secara ringkas, sebab kita pun ramai masyarakat di luar sana. Kita
kita ada sekarang ni yang biasa, kita ada Apple A, Apple C dan Apple Q. Okey, Apple Q adalah yang terbaru. Okey, Apple kita ambil A dengan C kan. A adalah admission. Maksudnya saya untuk kemasukan, saya sebenarnya dari segi kelulusan akademik. Sekarang kalau ikut convention, saya ada STPM, saya ada SPM. Nak masuk universiti contoh. Okey, tapi saya zaman dulu saya terlepas dua-dua ini. So, apa-apa sebablah, mungkin sebab kemiskinan, tetapi saya sudah masuk dalam bidang pekerjaan, misalnya menawar dalam bidang kewartawanan. Anda ada pengalaman sekitar lebih kurang 10 tahun, tapi berhasrat untuk masuk diploma. Tapi syarat untuk masuk diploma mesti ada SPM. Tapi tak ada SPM. Tak ada SPM. Jadi kita buat kesetaraan 10 tahun pengalaman dengan ini, boleh tak? Okey, kalau dilihat berdasarkan kriteria sama, then you can come. Masuk universiti, apabila masuk dan ikutlah proses yang biasa. Yang Apple C kita transferkan kredit, pindahkan kredit. 10 tahun pengalaman itu, dengan misalnya di diploma kita ada 15 kredit. Okey, dengan 10 tahun pengalaman mungkin kita boleh ambil 5 kredit. Jadi you daripada 10 nak habiskan diploma hanya perlu lagi 5 kredit sahaja. Apple Q luar biasa. Ini memang saya rasa ramai orang minat, tapi kalau nak dapat tahu secara detail, datang pada hari terbuka 18 April. Tapi secara umum adalah mereka boleh dapat diploma, boleh dapat ijazah, boleh dapat PhD. Dengan cara kita mengubah ataupun mengadunkan pengalaman-pengalaman mereka itu kepada label-label yang tertentu. Jadi kebolehan ataupun kemampuan untuk berubah mengikut dinamik sistem pendidikan itu, walaupun tidak ada secara konvensional, masih boleh menggunakan pengalaman bekerja itu. Bagaimana sebenarnya timbul keperluan untuk... Sebab kita, pendidikan ini bukan satu perkara yang statik. Kalau kita mengguna acuan yang sama, tahun 1947, 57, 2021, saya yakin orang tidak akan datang ke negara kita. Walhal negara-negara lain memang sentiasa orang kata berubah mengikut masa dan keadaan. Zaman dulu saya yakin, masa zaman saya tak tahu apa perkataan online atas talian. Tapi zaman sekarang ni budak baru lahir pun sudah tahu online. Jadi kita terpaksa bersifat dinamik. Inilah yang diambil oleh MQA untuk memastikan bahawa setiap perubahan yang berlaku, kita peka supaya Malaysia boleh dinamakan sebagai pendidikan global yang berkualiti tinggi. Jadi kalau kita tidak peka kepada perubahan ini, saya rasa tidak akan siapa pun datang ke Malaysia. Jadi apa yang kita bincang dengan Datuk Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan sebentar tadi, bagaimana situasi bekerja, situasi belajar itu banyak berubah lebih kepada online. Bagaimana dalam melalui situasi pandemik ni, Prof Datuk, untuk supaya MKA tidak juga telat dalam ataupun tidak lewat untuk memastikan akreditasi itu berjalan seperti biasa walaupun suasana bekerja itu banyak kekangan. Sebenarnya ramai orang marah pada pandemik COVID-19. Memang kita pun tidak menyatakan bahawa kita bersyukur. Tapi dalam masa sama, kalau kita lihat di orang kata di sebelah satu lagi bahagian coin, dia ada side of the coin. Sebenarnya pandemik COVID-19 ini memang merupakan satu barakah kepada kita, kan dia secara langsung tidak langsung mendorong kita untuk melihat satu keadaan yang luar biasa, bagaimana kita boleh merealisasikan perkara yang sama. Kalau dulu kita nak bekerja, kita duduk kat pejabat. Dengan adanya pandemik COVID-19 ni, kita boleh buat kerja yang sama tapi duduk di rumah. The same thing dengan pembelajaran. Kalau dulu kita hanya semua dekat face to face, bersemuka, tapi dengan ada pandemik ni maka kita terpaksa menggunakan keadaan lain, dan secara tidak langsung dia meningkatkan kreativiti, inovasi dan pemikiran kritis dalam kalangan guru-guru, dalam kalangan pelajar, kalangan ibu bapa, dan juga of course pihak kerajaan terpaksa ataupun perlu menyediakan prasarana yang sesuai. Jadi secara tidak langsung sebenarnya on one side itu merupakan satu kerahmatan, tapi kita juga berdoa supaya pandemik ini beredar segera supaya kita boleh kembali kehidupan kita seperti biasa. Itu kita lihat antara hikmah daripada pandemik COVID-19 ini ialah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Tapi sekarang ini Zalia, kita akan terus berbincang berkenaan kualiti pendidikan tinggi melintasi pandemik COVID-19, tapi terlebih dahulu kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. 3 faktor yang
menjadi paling penting dari segi penerimaan vaksin itu. Pertama, dari segi efikasi, keberkesanan. Jadi vaksin itu mestilah berkesan. Kita tak mau beli ataupun jab cucuk rakyat kita sesuatu yang tidak berkesan. Yang kedua, dari segi selamat. Vaksin itu mesti selamat. Kita tidak mahu vaksin yang dikenakan kepada rakyat menyebabkan berlaku kesan sampingan yang serius. Semua orang tahu dari segi apa-apa mana-mana proses vaksinasi dia ada kesan sampingannya. Yang kita tidak mahu adalah kesan sampingan yang memudaratkan, mengancam keselamatan nyawa dan kesihatan jangka panjang rakyat kita sendiri. Jadi faktor utama adalah segi keselamatan. Maknanya dari segi kalau ada pun kesan sampingan ia tidak memudaratkan. Dan yang ketiga adalah dari segi stability. Ia perlu stabil. Kita tak mahu vaksin tu masa kita beli dia okey, tetapi oleh kerana masalah handling dan sebagainya dia tak lama kemudian dihilang keberkesanannya, dia mesti boleh bertahan untuk tempoh masa yang lama. Way forward, okey. Baik, kita teruskan sedikit lagi masa bersama Prof. Datuk Dr. Shathar Sabran yang baru saja menduduki portfolio sebagai Ketua Penggerak Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia ataupun MQA. Kalangan akademisian kita memang tahulah bagi mereka berada IPTA, IPTS memang kenal benar dengan tiga huruf ini. Prof. Datuk, bila mendapat satu mandat yang sebesar sebegini, the way forward ataupun hala tuju ke hadapan ini, apa yang Datuk sasarkan dalam masa terdekat dan jangka panjang? Okey, yang pertama saya berhasrat dalam masa yang terdekat kita punya kualiti pendidikan kita ini seperti mana yang saya sebut, kita perlu mendapat pengiktirafan daripada negara-negara luar. So kolaborasi yang agresif kita akan laksanakan dengan badan-badan akreditasi luar negara. Misalnya kita ada dekat Eropah, kita ada dekat Amerika, kita dapat Australia, New Zealand sebagainya. Jadi kalau boleh saya mahu the whole world, satu globe ini mengiktiraf kualiti pendidikan Malaysia. Jadi apabila negara-negara tersebut membuat satu kenyataan rasmi mereka bahawa MQA kita ataupun kualiti pendidikan di Malaysia ini tidak ada bezanya dengan apa yang ditawarkan di Amerika, di Australia ataupun negara-negara maju yang lain, dengan kenyataan yang sedemikian, saya yakin ketika itu Malaysia memang akan menjadi hub pendidikan global seperti mana yang dihasratkan oleh pihak kementerian, seperti mana yang diharapkan oleh pihak kerajaan. Dan ketika itu saya yakin sumbangan yang akan diberikan oleh sektor pendidikan kepada pendapatan negara akan menjadi luar biasa. Dan insya-Allah saya yakin dengan kerjasama semua pihak, IPTS, IPTA dan of course daripada kementerian-kementerian, saya yakin matlamat tersebut, agenda tersebut dapat kita capai dalam masa yang terdekat. Baik, Prof. Datuk, kita lihat seperti yang Prof. Datuk nyatakan tadi, untuk menjadikan Malaysia sebagai pilihan utama dunia bagi pendidikan tinggi. Jadi untuk kita mencapai agenda perantarbangsaan ini, sudah pastinya impak pandemik COVID-19 sedikit memberi kesan. Datuk. Kita lihat mobiliti pelajar asing pun terencat juga. Jadi bagaimana Datuk melihat situasi ini dan naratif baharu yang perlu dirangka, Datuk? Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, pandemik ni dia meliputi satu dunia. Semua dunia terkesan, tak kira negara maju ataupun sebaliknya memang terkesan. Jadi kita di Malaysia juga terpaksa menerima keadaan. Tapi langkah proaktif yang telah dibuatkan oleh pihak kementerian, pihak kerajaan ialah kita telah pun mempertingkatkan dasar online kita, dan kita sekarang ini tidak menghalang kepada pelajar-pelajar kita daripada luar negara. Kita berikan fleksibiliti kepada mereka untuk meneruskan pengajian walaupun mereka berada di tempat masing-masing. Tapi kita telah membuka pintu. InsyaAllah pada bulan Mac ini kita pun telah membenarkan mereka kembali
dengan kriteria-kriteria ataupun kategori-kategori tertentu dan insya-Allah apabila vaksin datang ke negara kita dalam masa yang hampir-hampir sudah berlaku ini, jumlah mereka yang menerima terkesan daripada pandemik ini akan berkurangan dan insya-Allah saya yakin ketika itu kita mampu untuk kembali seperti biasa dan ketika itu dengan kualiti pendidikan kita yang amat positif, saya yakin mereka tidak akan menghadapi masalah dan ketika itu hasrat kita untuk menjadikan hak pendidikan global akan tercapai. Kita optimis persekitaran itu lebih kondusif selepas ini, Datuk. Ya. Baik, sekali lagi tahniah Prof. Datuk, dan pasti ini bukan banyak lagi pasti selepas ini akan kita adakan bagaimana perkembangan MPQA dan juga apel, Datuk, persiapannya untuk mereka yang berminat ni bagaimana? Masuk apel. Untuk apel ini apa apel yang silakan datang kepada online 18 Februari di Facebook kita, media sosial kita untuk mendapat semua maklumat mengenai apel. So apel Q, apel C, apel A silakan dan insya-Allah anda tidak menyesal untuk melayari website kami ataupun sosial media kami pada 18 Februari ini. Secara ringkas juga, Datuk, ucapan Tahun Baru Cina. Okey, kepada masyarakat kita, kepada bangsa Cina, selamat Tahun Baru dan pastikan walaupun kita seronok menyambut Tahun Baru tapi pastikan SOP dapat diikuti kerana kita mahu negara kita bebas daripada pandemik tersebut. Walaupun tak masuk kampus, teruskan belajar supaya tidak ketinggalan. Terima kasih Prof. Datuk, dan untuk itu juga selamat pagi saya melaburkan tirai di sini.